Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita nak masuk hari ni bab yang baru iaitu tajuk Electronics tingkatan 5. Jadi dalam tajuk Electronics kita ada 4 subtopik dalam KBSM. Kalau KSSM dia dah kurang sikit lah, jadi 3 subtopik sahaja. Jadi subtopik yang pertama ialah Cathode Ray Oscilloscope iaitu osiloskop sinar cathode. So, osiloskop sinar cathode ni ialah satu alat. Okay, kalau kita tengok alat dia rupa dia macam ni. Dia ada banyak button dan dia ada screen. Jadi, apa benda alat ni? Sekejap lagi kita tengok. First, kita tengok dulu. Cathode ray, osiloskop, dia ada dua sebenarnya. Yang pertama, kita kena belajar tentang cathode ray, iaitu sinar cathode. Yang kedua ialah tentang osiloskop. Osiloskop ialah alat tersebut. Jadi, cathode ray ni apa benda? Jadi, kita kena berkenalan dulu. Kita bermula dari paparan cathode ray ataupun sinar cathode. Jadi inilah contoh paparan yang dihasilkan oleh tube sinar cathode. Okey, yang ni biasa kita nampak. Ceritanya ialah cahaya pada skrin yang terbentuk itu datang dari mana. Okey, untuk sinar cathode ini, cahaya yang kita nampak tu ialah datang dari elektron yang ditembak ke skrin. Jadi sebenarnya dia bukan sumber cahaya, dia ialah sebenarnya elektron yang ditembak. Jadi kita kembali kepada cerita paparan ataupun display, generation of displays. Okey, yang pertama, yang biasalah TV kita zaman sekarang. Okey, kita panggil TV LED, iaitu light emitting diode. Inilah TV zaman sekarang. Dia punya paparan yang HD lah, 4K dan sebagainya. Okey, kalau kita ingat sebelum-sebelum tu kita ada paparan LCD monitor. Okey, LCD stand for liquid crystal display. Okey, dia masih lagi nipis. Dan kalau kita ingatlah sebelum tu lagi kita ada ni CRT. Okey, ini kita panggil CRT monitor. Di mana CRT tu sebenarnya datang daripada perkataan cathode ray tube. Okey, iaitu sinar cathode menggunakan elektron untuk dipancarkan ke skrin. Kita kena ingat tajuk kita ialah tajuk elektronik. Jadi elektronik ni kita belajar tentang electronics. Okey, jadi elektron yang dipancarkan ke skrin menghasilkan gambar tersebut. Okey, kita tengok sikit macam mana dikatakan dipancarkan ke skrin, betul ke? Okey, ini contoh video tersebut. Video ni ada budak, dia ambil magnet dan dia letakkan pada monitor CRT tu. Cuba kita tengok. So, magnet ni nampak sampai bengkok orang yang dalam gambar tu. Ini menunjukkan bahawa gambar yang terhasil itu adalah bukan cahaya biasa. Dia datang dari elektron. Okey, sebab elektron dia akan terpesong bila kita ada medan magnet. Okey, ini ialah macam mana keadaan di dalam CRT monitor tu. Nampak dia ada tube yang besar ni yang kita panggil cathode ray tube. Dia pandangan tepi dia macam ni lah rupa dia, nampak? Panjang. Okey, di mana elektron akan ditembak dan seterusnya terpapar pada skrin. Okey. Cathode ray oscilloscope ini mesin dia, dan kalau kita tengok dekat tempat bahagian skrin ini dia ada cathode ray tube. Inilah cathode ray tube tersebut. Jadi first kita kena belajar tentang cathode ray tube dulu, and then baru kita belajar tentang oscilloscope tersebut. Jadi macam mana tube sinar cathode ini berfungsi, apa elemen-elemen dekat dalam dia, bagaimana elektron tu ditembak sehingga ke skrin, kita boleh bahagikan kepada beberapa bahagian. Gambar ni rasanya ada dalam buku rujukan masing-masing lah. Kalau kita tengok secara mudah, dia terbahagi kepada 3. Iaitu di bahagian elektron gun. Okey, di mana kalau kita tengok daripada cathode tu dipanaskan sehingga sampai ke accelerating anode. Maknanya elektron tu dipecutkan dengan kelajuan yang sangat tinggi. Selepas tu kita masuk bahagian yang kedua ialah deflecting system. Deflecting system ini ialah sistem pemesongan. Kita boleh pesongkan elektron tu supaya boleh ke atas atau ke bawah, kanan dan kiri. Dan yang terakhir ialah fluorescent screen, di mana cahaya ataupun elektron tu menghentam fluorescent screen dan menghasilkan cahaya. Okey, kita 3 bahagian. Kita tengok satu-satu. Okey, yang pertama ialah cerita tentang elektron gun. Dekat elektron gun tu, first, mana datang elektron yang nak ditembak tu? Kita nak tembak guna elektron, tapi elektron tu datang dari mana? Jadi, perkataan yang paling kita kena ingat ialah nombor 1, pancaran termayon ataupun dalam bahasa Inggeris thermionic emission. Apa benda thermionic emission? Mana datang elektron? Elektron tu datang daripada permukaan logam yang dipanaskan, iaitu pancaran termayon ialah proses pengeluaran elektron dari permukaan logam yang dipanaskan.
emitting the electrons from the heated metal surface. Jadi elektron dalam logam ni banyak, elektron bebas kita panggil. Jadi bila kita panaskan logam tu, elektron-elektron tu mendapat tenaga dan cukup tenaga untuk terlepas dari permukaan logam. Jadi elektron-elektron yang terkeluar ini diambil dan dimasukkan ke dalam focusing anode dan accelerating anode supaya dia dipecutkan dengan kelajuan yang tinggi. Okey, kalau kita tengok gambar ni, nampak? Ini ialah heating filament untuk memanaskan. Lepas tu ada cathode. Cathode ini ialah nama logam. Bukan nama jenis logam, tak. Logam yang dipanaskan yang mengandungi elektron yang banyak tu dinamakan logam cathode. Okey. Dan apabila dipanaskan, keluarlah elektron-elektron akan masuk ke dalam focusing anode dan accelerating anode. Focusing anode ni dia memfokuskan elektron-elektron yang bersepah-sepah tadi tu. Dia akan memfokuskan elektron supaya menjadi satu alur yang lurus, dan accelerating anode kerjanya memecutkan elektron tersebut dengan kelajuan yang tinggi. Jadi sangat simple, di mana elektron tu keluar, okey, dimasukkan ke dalam focusing anode dan dipecutkan. Itu cerita tentang senapang elektron ataupun elektron gun. Okey, sebenarnya satu lagi dekat sebelum focusing anode yang dipanggil control grid. Dia nak mengawal bilangan elektron. Okey, tak apa, itu nanti kita boleh tengok. Itu yang kedua. Seterusnya, ini ialah contoh video yang macam mana dikatakan alur elektron tersebut. Kalau kita tengok sekejap, alright, bila dia on, apa jadi? Nampak? Kita ada satu sinaran ataupun satu alur cahaya berwarna hijau tu. Itu ialah sinar cathode. Dia ialah elektron yang dipancarkan dengan kelajuan yang sangat tinggi. Jadi apa dia nak tunjuk dekat sini? Elektron dia boleh dipesongkan oleh medan elektrik dan medan magnet. Okey, kerana elektron tu juga ialah macam arus lah lebih kurang Okey, dia ada charge. Jadi dia mudah terpesong dengan medan magnet dan medan elektrik. Nampak? Dia terpesong point. Okey, itu contoh sahaja. Okey, cahaya lampu boleh tak macam ni? Cahaya lampu tak boleh. Okey, itulah beza sinar cathode dengan sinar cahaya. Sebab sinar cathode datang dari elektron yang dipancarkan. Okey, next. Okey, secara mudah ciri-ciri sinar cathode, dia ialah elektron yang berhalaju tinggi. Biasanya kalau budak jawab dalam exam, what is mean by cathode ray? Ramai yang jawab high speed ataupun fast moving electron. Okey, dan dia bergerak lurus dalam vacuum, dia boleh dipesongkan, nampak? Oleh medan magnet dan medan elektrik. Tolong jangan confuse antara dua medan ini. Okey, next. Kadang-kadang ada tadi tube yang ditunjuk tadi tube kosong. Okey, yang tube kosong straight tadi yang orang tadi tunjuk. Sekarang ni kita panggil tube pemesongan, dan dekat fluorescent screen tu dia ada macam grid. Macam kertas graf lebih kurang, supaya kita boleh nampak. Okey, kalau tidak ada apa-apa medan elektrik tak ada, medan magnet tak ada, okey, elektron akan bergerak lurus. Jadi bila terdapat medan magnet, kita nampak dia terpesong. So yang kotak-kotak grid tu adalah mudah untuk kita nak tengok ke mana dia terpesong, sama ada ke atas ataupun ke bawah. Okey, macam dalam kes gambar bawah ni, dia terpesong ke bawah. Okey, tadi tube yang kosong, lepas tu tube yang ada grid untuk deflection. Yang kali ni pula kita panggil tube palang Maltese cross tube. Dekat dalam tube ini dia ada palang besi ni. Jadi untuk apa? Okay, first kalau kita tengok gambar tu sendiri menceritakan dia. Palang Maltese tu dia nak menunjukkan elektron ataupun sinar cathode bukan dia macam boleh menembus. Okey, maknanya dia boleh dihalang. Apabila ada warna hijau ni ialah elektron yang telah menembusi ataupun telah melanggar skrin. Manakala yang nampak bayang-bayang yang gelap ini ialah tiada elektron. Maknanya nak bagi tahu cathode ray ni dia tak boleh tembus. Dia tak boleh tembus. Jadi dia macam cahaya biasa juga. Tetapi dia ada special, dia boleh dipesongkan. Cuba kita tengok macam mana dikatakan dipesongkan tu. Ini video tersebut. Ini ialah Maltese cross tube, di mana dia ada tube kat situ dan dia ada cross. Jadi bila kita switch on, nampak? Dia ada shadow ataupun bayang-bayang dekat belakang menunjukkan elektron tak boleh menembusi. Okey. Jadi apa yang specialnya dengan shadow ini? Dia mudah ataupun boleh dipesongkan oleh medan magnet. Nampak? Macam mana dia terpesong? Nampak? Cahaya biasa tak boleh macam ini. So hanya yang boleh ialah elektron.
Okey, seterusnya apa yang kita nak tengok? Okey, ini tube yang lain. Tube ni special. Okey, cuba tengok. So, bila ada elektron dipancarkan, nampak? Okey, dia berpusing. Alright. So, bila dia berpusing ni, apa nak tunjukkan apa ni? Dia nak tunjukkan bahawa sinar katod, iaitu elektron tu, mempunyai momentum, mempunyai tenaga kinetik, mempunyai jisim. Of course lah kan, elektron memang ada jisim. Jadi kalau cahaya biasa tidak akan menggerakkan objek. Contoh kita ambil laser ataupun lampu suluh, kita suluh, dia tidak akan menggerakkan objek. Tetapi sinar katod dia ada momentum. Dari jisim, dia ada momentum, dia boleh menggerakkan objek. Itulah tenaga kinetik yang dipunyai oleh elektron tersebut. Langkah lagi. Next. Exam pernah tanya, okey, contoh, bila kita pancarkan sinar katod kena pada Maltese cross, kita akan dapat bayang-bayang ataupun shadow. Okey, bila kita letak bar magnet dekat sini, nampak? Tiba-tiba kita nampak shadow tersebut terpesong ke bawah. Okey, exam pernah keluar, SPM 2000 berapa saya lupa dah. Dia pernah keluar, dia tanya macam mana nak menentukan arah pesongan Maltese cross ini. Jadi, kita tengok sini. Nampak? Mula-mula ada bar magnet. Okey, bila ada bar magnet, dia ada medan magnet. Jadi, kita kena gunakan Fleming left hand rule. Kerana apa? Kerana daya terhasil. Jangan lupa belah kiri ialah daya. Daya terhasil untuk memesongkan elektron tersebut. Jadi kalau kita tengok, first saya ajar dulu, kita kena tentukan magnet dulu. So macam mana tentukan magnet? Okey, kita tengok. Ramai yang confuse antara ni S dengan N. Kita ajar dulu magnet dari N ke S. So ramai yang buat daripada N sini terbalik, turun ke bawah S. Sebenarnya N ini dia keluar ke sana. Dia punya medan magnet keluar ke sana. Sebab tu kita kena buat macam ni. Nampak? So, di sana ialah arah magnet. Okey, nampak tangan saya macam ni. Alright. Yang kedua ialah elektron. Elektron dia keluar dari mana? Elektron dia keluar daripada belakang ni, dia pancar ke depan lah. Okey? Arah di situ. Itu ialah arah elektron yang keluar. Jadi, kalau kita guna Fleming left, okey, magnet ke sana, current keluar macam ni, kita akan dapat daya ke atas. Okey. Tetapi daya ini salah. Kenapa salah? Okey, rasanya cikgu pun dah sebut. Arah elektron dengan arah arus adalah songsang. Arus mengalir dari positif ke negatif. Tetapi elektron dia ialah charge negatif. Macam mana dia nak mengalir dari positif? Okey, elektron dia negatif, dia mengalir dari negatif pergi ke positif. Maknanya, nak mudah faham, elektron dengan arus sentiasa berlawanan arah. Itu kena ingat. Okey, jadi ini tadi arah magnet. Jadi kita kena ke belakang. Ke belakang ini ialah arah arus kita. Okey, dan kita akan dapat daya ke bawah. Macam mana? So, magnet ke sana. Okey, tadi macam ni kan? Okey, sekarang ni current pergi ke belakang. So, bila current pergi ke belakang, so kita akan dapat daya ke bawah. Itu sahaja. Right. Ramai yang salah tentang arah elektron dengan arah arus. Elektron dia mengalir keluar, tetapi arus dia masuk ke dalam. Alright. Jadi kita dapat pesongan dia ke arah bawah. Itu sahaja. Okey. Dan yang kelima, sistem pemesongan. Mana sistem pemesongan? Tadi kita dah belajar dekat elektron gun ni. Belah bawah ini ialah elektron gun. So sampai ke accelerating anode. Okey. Lepas itu, deflection system. So, deflection system dia ada dua plate, iaitu Y plate dengan X plate. Okey, Y plate, nama pun Y. Dia akan memesongkan elektron ke arah atas dan bawah. Paksi Y lah. Mengufut. Okey. Manakala X plate dia akan memesongkan elektron sama ada ke kanan atau ke kiri. Itulah dia X. Sangat simple. Okey. Dah habis. Pemesongan, kita pergi ke screen, fluorescent screen. Okey, fluorescent screen ini cerita dia sangat simple. Okey, kadang-kadang orang tanya, apa fungsi fluorescent screen? Jawapan kita dalam fizik ialah menukarkan tenaga kinetik elektron kepada tenaga cahaya dan haba, tapi haba tak payahlah. Tukarkan tenaga kinetik elektron kepada tenaga cahaya. Jadi sebab itu kita dapat tumpuk yang bercahaya pada screen. Ada juga dia tanya, kenapa nak kena vacuum? Dalam kawasan tu, kenapa dalam tube tu nak kena vacuum? Okey, antara jawapan yang kita terima ialah mengelakkan perlanggaran antara elektron dengan
zarah-zarah udara ataupun molekul-molekul udara. Sebab elektron ini sangat kecil lah kalau kita nak compare dengan zarah-zarah udara. Okey, itu cerita tentang fluorescent screen. Okey, itu tadilah to convert the kinetic energy to the light energy. Okey, sedikit calculation. Macam mana, ada juga soalan dia tanya macam mana nak kira tenaga ataupun laju elektron. Okey, contoh, calculate the speed of electrons when the accelerating potential difference. Okey, accelerating anode tu dia ada dia punya nilai voltan dia 3000 volt. Okey, kenapa kalau 3000 volt berapa laju elektron tu boleh dipecutkan? Alright, jadi dekat sini calculation dia sangat simple. Dia bermula dengan konsep electrical potential energy, kita convert kepada kinetic energy. Okey. Sebab kalau tidak ada kalau kosong volt, contoh accelerating anode kita kosong volt, maka elektron tu tak dipecutkan. Jadi kalau lebih tinggi voltan accelerator anode tu, elektron kita akan pergi lebih laju. Maknanya kelajuan elektron tu 100% bergantung kepada voltan yang dibekalkan. Jadi electrical potential energy kita convert kepada kinetic energy. Jadi simbol dia kita permudahkan EP, potential energy, electrical potential energy kepada kinetic energy. Okey. Jadi ini mungkin kita ramai tak tahu. Mungkin okey, untuk EK, kinetic energy half mv square. Yang ni saya rasa semua tahu. Kita dah belajar masa tingkatan 4. Untuk yang silibus terkini ini, setengah mv kuasa 2 ni kita akan belajar tingkatan 5. Okey. Ni tenaga keupayaan elektrik. Tenaga keupayaan elektrik, formula dia EV. E ialah cas elektron dan V ialah voltan ataupun beza keupayaan. Maknanya cas elektron darab dengan voltan dia. Okey. Ni. Cas bagi satu elektron ialah 1.6 kali 10 negatif 19. Okey. Darab dengan 3000 volt sebab kita punya voltan ialah 3000. Okey. Setengah M. M ni M apa? Mass. G-same bagi 1 elektron. Okey. Boleh tekan kalkulator. 1.6 kali 10 negatif 9 ni pun ada dalam kalkulator. 9.1 ni pun ada dalam kalkulator juga. Dan V kuasa 2. Jadi kita pindahkan supaya kita boleh kira V dan akhirnya V kita dapat 3.25 kali 10 kuasa 7 meter per second. Jadi dia punya idea dia sangat simple. Dia bermula daripada tenaga keupayaan elektrik tukar kepada tenaga kinetik dan kena ingat satu benda lah, iaitu formula dia EV. EV ialah tenaga keupayaan elektrik tukar kepada setengah mv kuasa 2 tenaga kinetik. So E ialah cas dan M ialah G-same elektron. Dia mesti bagi punya. Okey. Setakat tu okey? Alright. So kita habis tentang tiub sinar katod. So ciri-ciri elektron dan macam mana dia dipecutkan dan akhirnya sampai ke screen. Sekarang ni kita nak masuk cathode ray oscilloscope. Jadi kita sambung kita punya cathode ray oscilloscope pada video yang akan datang. Sekian, terima kasih.